Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najib Nazri bersama dengan ahli kumpulan Siti Nazwa Abdul Rahman dan Nur Amirah Yahya akan bentangkan mengenai hak isteri dalam isu pasangan tidak menunaikan tanggungjawab nafkah. Kumpulan kami daripada tutorial hari Isnin jam 11 pagi hingga 12 tengah hari. Sebelum kami mengulas dengan lebih lanjut mengenai tajuk pembentangan, saya ingin berkongsi mengenai statistik penceraian di Malaysia. Sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan, kadar penceraian orang Islam di Malaysia masih berlaku dan kadarnya tetap menunjukkan bilangan yang tinggi. Menurut statistik perkahwinan dan penceraian orang Islam 2021 oleh Jabatan Perangkat Malaysia, Selangor terus mencatatkan negeri tertinggi dengan kadar penceraian bagi orang Islam iaitu sebanyak 7,402 kes bagi tahun 2021, diikuti dengan Johor 4,433 kes dan Kelantan 3,068 kes. Bilangan kes penceraian di negeri ini masih menunjukkan bilangan yang tinggi. Bagi mengelakkan isu ini terus berlaku, suami isteri perlu melakukan tanggungjawab masing-masing untuk memelihara rumah tangga mereka. Dalam perkahwinan, suami dan isteri perlu mengetahui mengenai hak masing-masing. Dalam pada itu, suami perlu memberi nafkah yang mencukupi kepada isteri dan melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang suami. Baiklah, konsep hak. Hak dari sudut bahasa bermaksud benar, kebenaran, kuasa atas sesuatu atau untuk berbuat sesuatu dan ianya ditentukan oleh undang-undang, agama, adat istiadat dan lain-lain. Namun begitu, konsep hak dari sudut istilah pula bermaksud sesuatu yang dapat dipunyai atau dikuasai yang berupa benda maupun kewajipan yang perlu diberikan merakami benda ataupun perbuatan. Bertepatan dengan konsep hak ini, firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 228 yang bermaksud dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajipannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dalam konsep hak ini, terdapat beberapa hak yang wajib suami tunaikan ke atas isteri berdasarkan nas Al-Quran dan hadis. Antaranya ialah mengenai hak mahar, hak nafkah, hak mendapat hubungan komunikasi yang baik, hak mendapat bimbingan dan tunjuk ajar dan juga hak terhadap harta sepencarian. Baiklah, seterusnya mengenai nafkah. Nafkah dari sudut istilah bermaksud mengeluarkan belanja atas seorang hidup kepada mereka yang wajib atas seorang itu untuk membiayainya. Biaya yang dimaksudkan ialah semua hajat dan keperluan pelajaran, makanan, ibadat, tempat tinggal dan sebagainya. Hak nafkah yang wajib diberikan kepada isteri boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu nafkah zahir dan nafkah batin. Baiklah, untuk mengulas lebih lanjut mengenai nafkah zahir dan juga nafkah batin, saya serahkan pembentangan kepada ahli kumpulan iaitu Siti Nazwa Abdul Rahman. Terima kasih saudara Muhammad Najib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nazwa binti Abdul Rahman, merupakan pembentang kedua yang akan meneruskan sesi pembentangan ini iaitu mengenai hak isteri serta faktor yang mendorong pengabaian nafkah. Baiklah, antara hak-hak isteri yang pertama ialah nafkah. Nafkah dapat dibahagikan kepada dua iaitu nafkah zahir dan nafkah batin yang wajib diberikan kepada isteri. Nafkah zahir ialah suami wajib memberikan perbelanjaan seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal yang bersesuaian dengan menurut kadar kemampuan si suami. Isteri juga tidak boleh meminta nafkah yang melebihi kemampuan suami. Manakala nafkah batin, suami perlu mempergauli isteri dengan baik dan isteri boleh menolak keinginan tersebut dengan baik sekiranya tidak dapat memberikan nafkah batin, sebagai contoh ketika haid, nifas dan sebagainya. Seterusnya, hak dari segi mahar, iaitu dari segi istilah syarak, mahar ialah suatu pemberian yang wajib diberikan oleh suami kepada isteri atas sebab pernikahan. Hak seterusnya, bimbingan dan tunjuk ajar sebagai contoh, mengajar isteri dengan hal-hal kebaikan seperti didikan agama, contohnya dengan mempelajari Al-Quran. Dan hak keempat ialah hubungan komunikasi. Seterusnya, hak asasi wanita dan yang terakhir, hak terhadap harta sepencarian. Seterusnya adalah mengenai faktor-faktor yang mendorong pengabaian nafkah. Umum mengetahui bahawa di dalam Islam, suami bertanggungjawab dalam memberikan perbelanjaan seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal kepada isteri serta keluarganya dengan mengikut kemampuan si suami. Keengganan suami dalam memberikan hak yang sepatutnya diterima oleh isteri akan menyebabkan si suami dianggap sebagai nusyus kerana tidak menjalankan tanggungjawabnya sebaik mungkin.
Antara faktor yang mendorong pengabaian nafkah ialah apabila isteri mempunyai kerjaya yang lebih baik daripada suami dan mampu menanggung kos sara hidup keluarga. Hal ini kerana si suami akan menganggap bahawa isterinya mampu untuk menyara diri dan keluarga dengan sendiri tanpa bantuannya. Faktor kedua adalah didikan agama yang kurang mengenai tanggungjawab ketika berumah tangga. Bagi mengelakkan pengabaian nafkah ini berlaku, pasangan suami isteri, terutamanya si suami, perlulah mempunyai ilmu agama yang mencukupi agar tidak melepaskan tanggungjawabnya dengan mudah. Hal ini kerana tanggungjawab selepas berumah tangga adalah sangat berat. Dan faktor yang terakhir ialah apabila suami mempunyai isteri lebih daripada satu, maka tanggungjawabnya juga akan menjadi lebih besar. Jadi lebih mudah untuk berlakunya pengabaian tanggungjawab dalam memberikan hak terhadap isteri-isterinya. Sekian sahaja daripada saya. Seterusnya saya menyerahkan pembentangan ini kepada Nur Amira binti Yahya. Saya Nur Amira binti Yahya akan menyambung pembentangan pada hari ini mengenai tindakan yang boleh diambil oleh isteri sekiranya suami tidak memberikan nafkah. Perkara pertama yang boleh dilakukan oleh isteri sekiranya suami tidak memberikan nafkah ialah isteri hendaklah bersabar serta menasihati dan memperingatkan tindakan yang dilakukan oleh si suami dengan menceritakan firman Allah SWT tentang kewajipan seorang suami menggauli isterinya dengan cara yang baik. Dan ini dalam firman Allah SWT dalam ayat surah An-Nisa yang ke-19 yang bermaksud, dan bergaulah kamu dengan mereka iaitu isteri-isteri kamu dengan cara yang baik. Kemudian jika kamu merasai benci kepada mereka disebabkan tingkah lakunya, janganlah kamu terburu-buru menceraikannya. Kerana boleh jadi kamu membencikan sesuatu sedang Allah hendak menjadikan apa yang kamu benci itu kebaikan yang banyak untuk kamu. Jika keadaan masih lagi belum berubah dan tidak berjaya menasihati si suami, maka isteri boleh mengadu kepada hakim atas apa yang dilakukan oleh suaminya terhadap dirinya. Dan perkara ini pernah dinyatakan oleh Dr. Muhammad Zuhaili serta terdapat di dalam Al-Manhaj, iaitu isteri juga hendaklah memberi amaran kepada suami tentang balasan perbuatan zalimnya. Jika suami berubah baik, itulah sebaik-baiknya. Jika tidak, dia hendaklah mengadu kepada hakim untuk mendapatkan haknya. Dan hakim diwujudkan untuk mengembalikan hak kepada yang berhak disebabkan isteri tidak mampu mendapatkan haknya bersendirian. Dan jika suami masih lagi mengulangi perbuatannya, maka isteri boleh meminta hakim mengenakan hukuman terhadap suaminya. Namun, sekiranya masih lagi tidak dapat diselesaikan, maka wakil bagi kedua-dua belah pihak hendaklah dihantar supaya diadakan perbincangan berkenaan hala tuju rumah tangga pasangan tersebut. Dr. Muhammad Zuhaili juga pernah menyebut dalam kitabnya, sekiranya peranan hakim masih tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hendaklah memanggil wakil yang dipercayai dari kedua-dua belah pihak bagi menyelesaikan permasalahan sama ada mendamaikan keduanya atau memisahkannya. Untuk menjatuhkan hukuman terhadap pasangan itu, wajib dilakukan oleh qadi ataupun hakim. Dan itu adalah ketiga-tiga tindakan yang boleh dilakukan si isteri sekiranya suami tidak memberikan nafkah kepada dirinya. Justru sebagai kesimpulannya, suami dan isteri wajib meningkatkan pengetahuan mengenai perihal hukum hakam nafkah, dan perkara ini bertujuan untuk memberi kesedaran kepada suami dan isteri tentang keburukan dan kesan melakukannya. Dalam memahami tugas dan tanggungjawab serta realiti kehidupan dalam mengasuh dan mendidik generasi seterusnya, bersefahaman dan bertoleransi di antara suami dan isteri akan melahirkan kebahagiaan dalam bentuk Baitul Jannah, insya-Allah. Dan itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.